Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dan selamat pagi untuk kelas sains pada minggu ini. Okey, jadi semua murid 6 emerald, 6 topaz, 5 sapphire dan juga 4 sapphire. Jadi cikgu harap semua bersemangat dan teruja untuk meneruskan pembelajaran sains kita pada tahun ini. Okey, jadi untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah kemahiran proses sains. Jadi cikgu sambung tajuk minggu lepas KPS. Kita pergi kepada KPS, salah satu KPS daripada 12 KPS iaitu mengawal pemboleh ubah. Jadi cikgu dapat beritahu pada kelas yang lepas, mengawal pemboleh ubah ni adalah KPS yang paling penting yang sangat penting sebelum kita pergi kepada KPS yang seterusnya. Okey, jadi kriteria kejayaan apa yang awak perlu tahu selepas kelas ini. Okey, yang pertama, awak boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi sesuatu penyiasatan ataupun eksperimen. Yang kedua, awak boleh menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Cikgu selalu panggil PM. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, PB, dan pemboleh ubah dimalakan dalam sesuatu penyiasatan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah? Okey, jadi pemboleh ubah ni adalah perkara yang mempengaruhi sesuatu eksperimen. Okey, ada 3 jenis pemboleh ubah. Okey, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun cikgu selalu panggil dalam kelas PM. Okey, jadi PM ni bermaksud sesuatu yang diubah ataupun berbeza dan memberi kesan pada sesuatu yang diperhatikan. Okey, yang ni adalah pemboleh ubah yang kita tetapkan sebelum eksperimen. Ingat PM kita tetapkan sebelum eksperimen. Okey, yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas ataupun cikgu panggil dalam kelas PB. Okey, sesuatu yang diperhatikan, yang diukur, disiasat, direkod hasil daripada sesuatu penyiasatan. So, pemboleh ubah bergerak balas, PB ni adalah perkara yang kita rekod selepas eksperimen. Apa yang kita nak perhatikan dalam sesuatu eksperimen ataupun cikgu panggil keputusan eksperimen. Okey, yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalakan. Dalam kelas cikgu panggil PDM. Okey, sesuatu yang kita kena kekalkan, kita kena samakan di dalam sesuatu penyiasatan sebelum penyiasatan supaya dia tidak mempengaruhi keputusan. Ingat kalau pemboleh ubah dimalakan adalah apa yang kita perlu samakan. Okey, seterusnya okey, ingat ni nota penting Okey, bagi setiap pemboleh ubah tadi, PM, PB dan juga PDM adalah penting untuk menulis objek berserta parameter. Okey, maksud cikgu untuk PM, PB dan PDM, okey, cara penulisan dia mesti ada parameter di depan diikuti dengan objek Sebagai contoh, okey, parameter cikgu dah labelkan berwarna pink Okey, sebagai contohnya, okey, saiz magnet. Jadi saiz tu adalah parameter bagi magnet yang kecil ataupun besar. Okey, jadi objek yang kita gunakan adalah magnet. Okey, so parameter yang pemboleh ubah yang sesuai ditulis adalah saiz magnet. Okey, contoh yang kedua adalah suhu air. Kita ada air panas dengan air sejuk. Okey, jadi parameter yang kita kawal adalah suhu. Okey, objeknya adalah air. Okey, suhu air. Itu contoh bagaimana pemboleh ubah ditulis Wajib ada parameter dan juga objek. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ada kayu satu panjang, satu pendek. Jadi parameter dia adalah panjang. Okey, so panjang kayu.
Okey, itu adalah cara penulisan pemboleh ubah. Untuk ketiga pemboleh ubah mesti ada parameter. Jadi untuk kelas hari ini, jadi kita akan belajar penggunaan parameter. Okey, jenis-jenis parameter yang biasanya ada dalam sesuatu penyiasatan ataupun soalan peperiksaan. Wajib ingat, kita kena tahu parameter supaya kita boleh menentukan pemboleh ubah. Okey, jadi kriteria cikgu bagi jadual kat sini untuk kriteria yang berbeza apa parameternya. Okey, sebagai contohnya, okey, awak ada benda yang tinggi, objek yang tinggi dan juga rendah. Jadi parameter yang sesuai adalah ketinggian. Okey, awak ada objek yang kecil dan juga besar, so parameternya adalah size. Okey, parameter yang kriteria yang seterusnya ada dengan tiada, so parameternya adalah kehadiran. Okey, panjang, pendek, parameternya adalah panjang. Okey, untuk 1, 2, 3 ada satu objek, okey, ada sekumpulan 2 objek, 3 objek dan 4 objek ataupun dan seterusnya. Jadi parameternya adalah bilangan. Ini adalah parameter. Jadi untuk pemboleh ubah awak kena tambah objek. Jadi objek bergantung kepada penyiasatan ataupun soalan dalam peperiksaan. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, satu tebal, satu nipis. Parameternya adalah ketebalan. Okey, untuk hitam, putih dan sebagainya, parameternya adalah warna. Okey, untuk kuantiti, parameter kuantiti untuk satu yang objek yang banyak, satu lagi yang sedikit. Jadi parameter dia adalah kuantiti. Sebagai contohnya, kuantiti paku, kuantiti klip kertas. Okey, licin dengan kasar. Okey, ni memang refer kepada permukaan. Jadi parameternya adalah jenis. Okey, selalunya pemboleh ubah ni jenis permukaan. Yang biru tu cikgu letak tu objek. Jadi yang tu memang selalunya objek yang memang yang berkait dengan licin dengan kasar. Jenis permukaan. Yang tu jadi ada parameter, ada objek, maksudnya lengkap untuk pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya okey, 30 darjah Celsius itu adalah unit bagi suhu. Jadi parameternya adalah suhu. Sebagai contohnya suhu air. Okey, menyala tidak menyala. Okey, ni refer kepada parameter. Yang ni dua-dua menyala tapi satu yang menyala, satu tidak menyala. Dia punya parameter dia adalah nyalaan. Okey, kalau nyalaan objeknya mestilah mentol yang selalu kita pakai untuk penyiasatan dalam silibus sains awak. Jadi pemboleh ubah yang lengkap adalah nyalaan mentol. Okey, satu lagi cerah malap. Yang ni dua-dua menyala, cuma bezanya satu cerah, satu malap. Okey, jadi parameternya adalah kecerahan. Okey, terapung dengan tenggelam. Okey, dia refer kepada objek lah. Okey, jadi parameternya adalah keapungan. Jadi keapungan objek. Okey, layu dengan segar, keadaan parameter dia. Okey, layu dengan segar biasanya refer terus kepada tumbuhan. Keadaan tumbuhan. Jadi kalau yang berwarna pink dengan warna biru tu maksudnya pemboleh ubah yang diberi adalah lengkap. Ada parameter, ada objek. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, lemah dengan aktif, keaktifan. Ini pun sama refer kepada benda hidup. Okey, laju ataupun lambat, kelajuan. Mati ataupun hidup, keadaan. Yang ni refer kepada keadaan manusia ataupun keadaan haiwan. Okey, yang seterusnya okey, berkarat tidak berkarat. Jadi parameter dia adalah pengaratan. Okey, jadi pengaratan selalunya objek yang digunakan adalah paku, klip kertas dan sebagainya. Jadi pemboleh ubah yang lengkap adalah pengaratan paku. Pengaratan untuk parameter, paku untuk objek. Okey, kriteria timur barat. Ini adalah arah dia punya parameternya. Okey, bulu kapas polistiren yang ni refer kepada jenis. Jenis, terus dia punya objek dia adalah bahan. Okey. Sama juga macam ni. Okey, satu objek daripada keluli, kaca dan juga kayu. So parameter dia adalah jenis, terus pergi kepada objeknya adalah bahan. Okey, jenis bahan. Okey, 3 minit tumbang, 5 minit tumbang. Okey, yang ni yang awak catat biasanya. Awak catat masa. Okey, parameter dia adalah masa. Diikuti dengan objek dia yang diambil untuk tumbang. Okey.
Maksudnya masa, kena sebut satu objek, masa yang diambil kereta objek untuk tumbang. Okey, yang seterusnya adalah lut sinar, lut cahaya legap. Yang ni pun sama jenis bahan. Kembang kecut pengembangan. Okey, 1 kilogram, 2 kilogram, yang ni refer kepada G-sim. Parameter dia adalah G-sim. Dalam sains kita tak sebut berat. Berat dipengaruhi oleh graviti. Okey, untuk unit kilogram, gram, G-sim. Parameter dia adalah G-sim. Okey, yang ni kalau tajuk asid alkali, kertas litmus bertukar biru, kertas litmus bertukar merah. Okey, jadi parameter dia perubahan warna. Wajib ada dua benda tu. Okey, apa beza dengan warna tadi? Untuk kertas litmus dah berwarna. Jadi apa yang kita nak perhatikan adalah perubahan warna. Objeknya adalah kertas litmus. Memang wajiblah objeknya adalah kertas litmus. Okey, kaca permaidani, yang ni refer kepada jenis permukaan. Okey, 6 cm persegi. Kalau simbol 2 kat atas tu refer kepada persegi. Yang ni adalah luas permukaan. Luas permukaan. Okey, luas permukaan. Luas permukaan ni dua perkataan. Yang ni refer kepada satu parameter. Tahu luas permukaan dia ada dua perkataan tapi dia masih adalah parameter. Okey, yang seterusnya 10 ml, 20 ml. Okey, ni adalah unit bagi isi padu. Okey, jadi terus kepada isi padu air. Okey, liter bersiri, liter selari. Parameter dia adalah jenis, objeknya tentulah liter. Okey, selama 2 hari, ada eksperimen awak setkan masanya selama 2 hari. Ini adalah tempoh penyiasatan. Okey, yang cikgu pink dengan biru ni maksudnya objek yang perkataan yang sesuai dengan parameter tersebut. Ini wajib ingatlah. Okey, di kelas ke, di luar kelas ke, ini eksperimen awak jalankan di kelas ke, di luar kelas ke. Okey, so parameter dia adalah tempat, mesti diikuti dengan penyiasatan. Okey, tempoh penyiasatan, tempat penyiasatan. Ini ingat selalu keluar dalam periksa. Okey, besar ataupun kecil tapak ni refer kepada tapak tapak yang bersentuhan dengan lantai. Jadi parameter dia adalah luas tapak. Sebagai contohnya, luas tapak struktur ataupun luas tapak objek. Okey, yang seterusnya mudah tumbang, tidak mudah tumbang. Okey, yang ni untuk tajuk kestabilan kekuatan kestabilan jadi parameter dia adalah kestabilan. Okey, menyerap air banyak ataupun menyerap air sedikit. Okey, jadi parameter dia kebolehan menyerap, objeknya adalah air. Okey, kukuh tidak kukuh, kekuatan. Okey, membesar, parameternya adalah pertumbuhan. Okey, bulat segitiga, segi empat, parameter dia adalah bentuk. Okey, susah ataupun senang, jadi parameter dia jumlah daya wajib jumlah daya apa-apa. Okey, jadi nota penting sikit Okey, bagi pemboleh ubah ini, okey, ada beberapa pemboleh ubah yang cikgu senarai kat bawah tu tidak memerlukan parameter, maksudnya ada satu perkataan sahaja Okey, yang pertama masa. Okey, refer kepada jam berapa. Okey, contohnya jam 1 petang, 2 petang, 3 petang. So, pemboleh ubahnya masa. Satu perkataan sahaja. Okey, yang kedua hari. Okey, refer kepada hari pertama, hari kedua, hari ketiga ataupun hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Jadi, pemboleh ubahnya hari. Satu perkataan sahaja tak perlu tambah bilangan hari. Okey, yang seterusnya minggu ni pun sama. Refer kepada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu sahaja. Okey, jadi pemboleh ubah dia tidak memerlukan parameter. Okey, yang seterusnya bulan dan juga tahun Yang ni ingat untuk yang kelima-limanya masa, hari, minggu, bulan dan tahun tidak memerlukan parameter. Okey, jadi tugasan untuk hari ini, cikgu nak awak salin nota pemboleh ubah cikgu tadi bermula daripada slide muka surat 5 tu. Okey, 3 jenis pemboleh ubah sehingga muka surat 8 hari ni kita nak kena pasti semua, kita nak ingat kita nak hafal semua parameter yang biasa yang keluar dalam penyiasatan sains ataupun soalan sains
Okey, jadi salin nota slide 5 sehingga 8, 5, 6, 7 dan juga 8 di dalam buku nota sains 2 buku sains panjang tu. Okey, minggu lepas kita guna buku 1 minggu ni kita guna buku yang kedua, buku yang kosong buku nota sains 2. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat menyiapkan tugasan. Okey, rujuk balik nota PDPR yang cikgu akan sertakan nanti dan juga buku teks. Okey, selepas siap tugasan, seperti biasa rakam gambar tugasan hantar pada link kelas sains macam minggu lepas Okey, pilih tarikh 4 Februari. Okey, tulis nama bagi setiap surat Jadi semua nota, semua link ni cikgu akan bagi dekat Google Classroom dan juga WhatsApp kelas terima kasih. Okey, jadi sebarang masalah ataupun soalan awak boleh PM cikgu. Jadi yang topik ni cikgu akan ajar balik dalam kelas sains minggu seterusnya. Okey, terima kasih kelas.